Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dengan limpah kurnianya sekasihan kepada Allah SWT, kita diberikan kesempatan dan sekali lagi kita mensyukuri Allah SWT. Saya lihat surau ni makin besar, makin luas. Adakah disebabkan keluasan tu orang bertambah kurang atau bertambah ramai? Itu kena tengok balik lah. Okay. Alhamdulillah ala kulli hal. Syukuri tuan-tuan. Saya datang dah surau ni berapa banyak kali. Kan saya nampaklah perubahan-perubahan daripada kecil sampai ke besar macam ni. Okay, baik. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita nak bincang tuan-tuan tentang kematian. Ya. Bila sebut mati kita semua takut tuan-tuan. Ya. Tapi ini kita kena tahu, nanti saya akan sebutkan hadis-hadis dan ayat Al-Quran Karim tentang kematian ini supaya kita semua buat persediaan lah. Semua kita tahulah yang sebenarnya kita semua mati kan. Tak ada orang yang boleh cakap dia boleh dapat dada dia akan kekal. Ya. Telah berlalu dah manusia-manusia sebelum kita, ya, dengan kekuasaan yang begitu hebat seperti mana Firaun, ya, hilang mati juga. Kekayaan begitu hebat seperti Qarun, ya, mati juga. Ya, so apapun kedudukan kita akan mati. Walikulli ummatin ajal, ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Saya ajak tengok ayat tu dulu. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 tuan-tuan. Ayat yang ke-34 muka surat 154. Baik. Surah ke-7 muka surat 154 ayat yang ke-34. Cuba tuan-tuan So firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal. So setiap kita ni, setiap umat ini, setiap manusia ni ada tempoh dia. Ya. So kita tak tahulah tempoh kita berapa lama. Kalau umur kita 53 tahun, ya, 1 bulan, 1 hari, 1 jam, itulah tempoh dia. Okey, semua dah ada ketetapan kita ni. Ya. Ketetapan kita ni telah tertulis 50,000 tahun sabda Nabi SAW. Hadis dalam riwayat Imam Muslim, ya. 50,000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Langit dan bumi belum cipta lagi, kita semua dah segala perkara dah detail untuk kita semua dah tertulis. Detail. Okey. So ini satu perkara lah. So sekarang ni cuma kita tak tahu apa yang tertulis lah. Ya, kita kena usaha. So Allah kata fa idza jaa ajaluhum, apabila dah sampai tempoh kematian untuk mereka, ajal mereka dah sampai. Okey? La yastakhiruna sa'ah, tak boleh nak melewatkan sesaat.
wala yastaqdimun. Tak boleh nak percepatkan walaupun sesaat. Jadi inilah saya nak kongsikan pada malam ini tentang kisah bagaimana mungkin malam ni tak boleh habis. InsyaAllah kita akan sambung pada akan datang kalau izin Allah SWT. Ya. Saya nak ceritakan bagaimana keadaan orang beriman mati, bagaimana orang kafir mati. Dalam hadis lain juga Nabi sebut fajir. So dekat sini ada dua kelompok sajalah, ahli syurga atau ahli neraka. Okey, saya mulakan dengan orang beriman. Dalam sabdaan Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud, ramailah para ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Nabi kata, innal abdal mu'min, sesungguhnya orang beriman, hamba yang beriman itu, idza kana fi inqita'i minad dunya, apabila dia diputuskan daripada kehidupan dunia, nak dipisahkan daripada kehidupan dunia, Nabi kata, wa iqbali minal akhirah, untuk dipertemukan dia dengan kehidupan akhirat. So kita ada dunia, akhirat. So kita sebelum nak daripada dunia nak ke akhirat, kita ada satu alam lagi dipanggil sebagai alam barzakh. So alam barzakh tersebut waktu masa untuk tunggu sehingga berlakunya hari kiamat. So Allah kata, Nabi kata, bila hamba tu orang beriman dia nak mati. Dia belum mati tuan-tuan. Dia nak mati, nak dekat mati dah ni. Dia panggil sebagai apa dalam agama? Sakarat. Itu dia panggil sakaratul maut. Sakarat. So dalam keadaan nak mati tersebut, Nabi kata, nazala ilaihi malaikatu minas sama. Okey, orang beriman ni kalau dia nak mati, Nabi kata, malaikat akan turun daripada langit. Orang kafir pun sama juga, malaikat akan turun juga. Malaikat ni kita nak fahamkan juga, sebab kadang-kadang kita confuse kan. Mungkin kita ada pertanyaan lah. Kita kata, malaikat maut satu je kan? Betul? Tapi berapa ramai orang nak mati? Kan? Okey, kita kena faham dekat sini. So malaikat maut ni dia punya chip lah. Okey, so bawah dia tu ada banyak ramai lagi malaikat. Itu maksudnya. Nanti kita akan tunjukkan bukti-bukti daripada Al-Quran Karim. Bila Allah sebut malaikat maut, Allah sebut satu je malaikat maut. Tapi bila Allah cakap tentang malaikat yang mencabut nyawa tu, Allah akan cakap malaikah, jamak, banyak, ramai. Itu yang kita kena faham. Okey, baik. So saya rasa dalam ayat ni pun ada. Okey, ayat 37 tu tuan-tuan tengok. Surah ni. Surah yang sama, ayat 37 tu. Kat situ kita akan nampak ramainya malaikat. Yang Allah akan panggil malaikat ni sebagai Rasul. Malaikat ni juga dia panggil sebagai Rasul. So Allah kata, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan terhadap Allah dengan pendustaan, atau kadzdzaba bi ayati, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Ulaika yanaluhum nasibum minal kitab hatta, atau ayat ni, hatta idza ja'athum rusuluna. Nampak tak rusuluna? Apa terjemahan kata? Sehingga datang kepada mereka apa dia? Rasul-rasul. Malaikat, para utusan. Malaikat ke para utusan? Para utusan malaikat. Baik, nak bagi tahu Rasul tu, okey, saya nak fahamkan dulu. So malaikat ni juga dipanggil sebagai Rasul. Itu kita boleh tengok dalam surah Fatir. Surah Fatir ayat pertama. Ayat pertama surah Fatir tu, surah ke-35 tu, kita boleh tengoklah Allah panggil juga malaikat ni Rasul. So bila ejaan satu Rasul kan, Ra, Sin, Waw, Lam. Ra, Sin, Waw, Lam. Itu satu Rasul. Banyak Rasul dia Ra, Sin, Lam. Satu kitab, Kaf, Ta, Alif, Ba. Kitab. Banyak kitab, Kaf, Ta, Ba. Kutub. Ini dia panggil jamak taksir lah kalau kita belajar bahasa Arab.
هل أحد منكم يتعرف اللغة العربية؟ لا. لا يوجد أحد. Seorang tak ada. Faham bahasa Arab. Okey, kalau belajar bahasa Arab kita akan nampak lah tu. Yang sebenarnya bahasa Arab ni senang je. Kalau tidak Allah takkan turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang sebenarnya itu senang. Tapi cuma kita nak mulakan. Okey? Tak apa. Kita tengok dekat sini dulu. Okey, so Allah kata, sehinggalah datang kepada mereka utusan malaikat kami. Malaikat-malaikat ramai. Bukan satu, ramai. Okey? Yatawafawnahum. Yang mereka ni, malaikat ni akan apa dia? Mematikan mereka. Okey? So, saya nak fahamkan tuan-tuan. Nanti bukan hanya ada satu malaikat saja datang. Bukan malaikat maut saja datang. Okey, saya sebut hadis ni. Kita tengok dulu. So, Allah kata bila dia nak mati ni, apa berlaku? Akan turun daripada langit. Nabi kata, nazala ilahi malaika minas sama. Malaikah. Nabi kata ramai malaikat akan turun daripada langit. Okey, malaikat ni buat apa? Macam mana keadaan malaikat ni? Nabi kata baidul wujuh, wajah dia putih. Okey? Ka'anna wujuhahum asyams. Seolah-olah wajah mereka seperti matahari. Okey? Yang mana malaikat yang pertama ni, segolongan malaikat yang turun ni, dia bawa apa? Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Dia bawa bersama dia kain kafan daripada kain-kain kafan syurga. Ya, ini orang beriman nak mati. Kita nampak zahirnya kita kapankan dengan kain putih yang kita balut. Ya, tapi di sisi roh tersebut, roh yang nak dikeluarkan tu, tubuh badan tempat lain, roh tempat lain. Ini kena faham kat sini. Ya, dalam kita semua ada roh. Macam saya pernah sebut. Ada badan, ada roh, ada tubuh, ada roh, ada kehidupan. Betul tak? Ada tubuh, tak ada roh? Mayat. Kan? Betul kan? Okey, baik. So, kita kena faham dekat sini. Baik. So malaikat ni akan bawa kain kafan daripada syurga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan malaikat ni juga akan bawa minyak wangi daripada syurga. So, orang mati akan bawa apa? Benda apa, tuan-tuan? Dua benda. Kain kafan, minyak wangi. Okey, itulah yang kita bawa nanti. Okey, benda yang zahir. Okey, benda yang amal, benda yang iman itu disimpan dalam illiyun. Nanti kita akan bincang tu. Baik. Kemudian Nabi kata, hatta yajlisu minhum maddal basar. So malaikat yang bawa kain kafan ni dan minyak wangi ni, dia duduk sejauh mata orang yang nak mati ni memandang. Sejauh mana dia boleh pandang? Sejauh itulah malaikat itu duduk. Itu bermaksud, ya, orang yang nak mati ni dia dah nampaklah malaikat. Kalau tuan-tuan nak tengok rupa malaikat, inilah saat dia. Yang orang cerita nampak malaikat ni semua karut. Tak ada satu orang jumpa malaikat, tuan-tuan. Semulia-mulia sahabat pun, satu orang pun tak dapat jumpa malaikat. Sahabat. Kita macam-macam, nampak malaikat bercahaya. Bercahaya je malaikat. Ya. Ini antara benda-benda yang karut-marut yang berlegar dalam masyarakat. Ya. Bukan sekadar masyarakat kita, masyarakat dunia pun. Ya. Ini kita kena faham. Kemudian, ya, sumayaji'u malak. Okey, sebelum saya nak sebut tentang malaikat maut ni. So saya nak ajak kita tengok sekejap. Ni malaikat pertama yang akan turun buat apa? Bawa kain kafan, bawa minyak wangi. Okey, dia belum buat apa-apa lagi ni. Dia duduk je kat situ. Okey, dalam Al-Quran akan sebut ada juga malaikat yang turun ketika orang tu nak mati, ya. Orang beriman tu nak mati, dalam dia sebagai malaikat yang tak disebut nama tugasan dia, tapi tugasan dia adalah ketika orang tu nak mati. Ya, iaitu kalau saya panggil malaikat yang memberi motivasi. Saya nak ajak kita buka surah Fussilat. Surah Fussilat, surah yang ke-41. Al-Quran yang sama, muka surat 480, ayat yang ke-30. Al-Quran yang sama, muka
Kan? Kalau sebab ada Al-Quran yang saya rasa semua sebut kot. Okey. Sebab saya pakai teks Al-Quran yang sama. Kan? Jadi saya kata macam inilah. Okey. So Allah kata innal ladzina qalu rabbuna Allah. Tuan-tuan perhatikan ayat ini baik-baik. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ini bermaksud apa? Mereka jaga tauhid. Summastaqamu. Mereka istiqamah terus sampailah hari mati dia mereka jaga tauhid. Sebab itu saya terangkan tuan-tuan tentang tauhid. Lawan kepada syirik. Ini sangat penting. Kita bincang dah sebelum ni tentang orang-orang yang buat syirik. Kan? Orang tak perasan kadang-kadang benda itu syirik. Minta dekat kubur. Kan? Orang Islam kan minta kat kubur. Kan? Pakai tangkal. Orang Melayu kan pakai tangkal. Ya? Pakai tangkal syirik atau tidak? Syirik tuan-tuan, tampal. Jumpa ustaz juga, ustaz tulis tampal. Kita bagi nama dia ustaz, dia bomoh sebenarnya. Sekarang title bomoh ni semua dah tukar dah. Semua jadi ustaz. Baca Al-Quran pun tak tahu macam mana sebut huruf pun tak betul. Baris pun tak betul. Ya, ustaz dah. Tulis, janji boleh tulis. Itu di antara masalah jugalah. Kita kesian lah. Saya cakap terus terang tuan-tuan. Saya tak ada nak lapik-lapik ni. Kan? Ya, sebab saya pun ustaz juga. Betul tak kan? Ya? Tuan-tuan nak kecam saya kecam. Buktikan. Buktikan. Tuan-tuan tak setuju buktikan. Ya? Tujuan saya demi Allah. Saya nak masyarakat kita perkara yang kita ni semua akan berjumpa dengan Allah. Kita kena tahu perkara yang Allah. Sebab Allah haramkan perkara syirik ni. Perkara syirik ni tuan-tuan takkan masuk syurga. Tidak akan. Ya, sebab saya kata ni, sebab saya pernah jumpa satu orang yang datang rumah saya daripada jauh tuan-tuan dia datang. So, saya cerita sikit. Dia jauh dia datang, anak dia kena sakit, anak dia sakit. Okey, dah 2 bulan. Anak dia pelajar UiTM Johor. Okey. Dia datang sebab anak menantu dia tu belajar dengan saya. Jadi dia risau takut bapak dia ni, bapak mertua ni dah pergi jumpa dah bomoh-bomoh kat tempat dia. Ustaz lah juga dipanggil. Kan? Lepas tu sebelum nak bawa lagi masih tak selesai dah 2 bulan. Cuba nak bawa dekat KL kan supaya orang cakap mungkin dekat KL ni ada ustaz yang lebih power lah. Kononnya nak mengubati. Kemudian so dia takut sebab dia belajar dah. So dia bawa lah bapak mertua dia dengan anak adik ipar dia tu ke rumah saya. Ya. Kemudian saya ruqyahkanlah. Saya bacakan Al-Quran, saya tengok tak ada apa-apa. Memang bukan masalah ada apa-apa. Kan? Cuma saya kata sebelum tu saya interview pakcik tu. Pakcik tu Masya Allah tuan-tuan. Ya? Janggut putih, berserban, berjubah. Isteri dia Masya Allah jilbab. Ya? Labu. Orang jaga amal tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama dia pergi jumpa bomoh. Nabi kata ya, dalam hadis, sesiapa yang pergi bertemu dengan bomoh, Allah tak terima solat dia 40 hari. Solatlah 40 hari tu Allah tak terima. Tapi kewajipan dia untuk solat dia kena buat. Kemudian Nabi kata sesiapa yang mempercayai kata si bomoh, dia telah kufur dengan Al-Quran. Kufur tuan-tuan dengan Al-Quran. Percaya cakap bomoh. Ya, itu baik. Kemudian saya interview, saya kata dah berapa jumpa bomoh? Dia kata 16. 16 orang bomoh dah pergi jumpa. Ya. Kemudian saya kata ada pergi jumpa doktor tak? Ada, dia kata. 3 klinik. 3 klinik 16 bomoh. Okey, saya kata dah bawa pergi jumpa pakar ke? Belum, dia kata. Saya kata bawa dia pergi jumpa pakar. Tapi alhamdulillah mereka terima nasihat saya sebab yang menantu dia tu belajar dengan saya. So dia usaha keraslah bawa dia orang pergi jumpa pakar, dia pergi bawa SJMC. Okey. So dalam masa 3 hari penyakit tu selesai. Apa masalah dia? Budak tu
mendapat tekanan belajar. Dia stres sangat. So, dia punya otak jadi jam. Itu puncanya. Ya, pergi jumpa bomoh 16 bomoh pun tak selesai. Jumpa satu bomoh dia cerita apa? Satu bomoh ni cakap dia 7 jin dalam badan dia. 16 ada, 34 ada, 22 ada, macam-macam jumlah ada. Macam mana boleh nampak jin ni? Cuba cakap saya. Saya pelik orang boleh cakap nampak jin ni. Ya? Kalau jin kita nak nampak pun dia nampak secara, dia kena faham. Saya fahamkan jin dulu. Jin dia berada dalam alam jin. Bukan alam kita. Kalau dia nak ada dalam alam kita, dia kena menyerupai alam kita. Antaranya Nabi sebut, dia jadi ular. Nabi sebut, dia jadi anjing. Ini, dia juga boleh jadi manusia. Ya, ini. Dia tak akan jadi rupa bentuk jin tu sendiri. Dia tidak akan. Dan jin pun ada yang beriman, ada yang kafir. Itu Allah sebut dalam surah Al-Jin. Ya. So itu di antara perkara. Baik. Jadi untuk selamatkan perkara tersebut, akhirnya macam saya kata tadi, yang sebenarnya dia adalah ada masalah tekanan diri, ya, tekanan diri. Dan alhamdulillah orang apa tu, sahabat tu alhamdulillah semua baik. Baik, kita kembali pada ayat ni. So kita kata Allah kata innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah, jaga tauhid. Tuan-tuan tolong jaga, ini benda penting. Tauhid. Jangan syirik. Tuan-tuan kena belajar macam mana apa benda syirik. Ya, kena tahu. Ya, kena ambil berat. Supaya kita tak jatuh ke dalam syirik. Sebab syirik ni satu dosa yang paling besar. Dosa yang tak terampun. Kekal dalam neraka. Haram syurga. Amalan semua terhapus. Sia-sia je kita hidup. Amalan semua terhapus. Haram syurga. Allah haramkan syurga. Okey? Kita tengok kat sini. Kemudian Allah kata lagi, apabila dia nak mati tu, orang beriman nak mati ni, dia jaga ni, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada dia, betul tak? So malaikat turun, ya. Apa malaikat yang akan kata dekat orang yang nak mati ni, beriman ni? Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Okey? Ini. So nampak dia bagi perangsang. Sebab tu saya akan panggil malaikat ni malaikat yang memberi motivasi. Tak ada nama, tak tahu nama dia apa, tapi tugasan dia ada. Apa dia? Memberi motivasi. Okey, jangan takut, jangan bimbang. Okey, jangan sedih tinggalkan keluarga, harta, pangkat, kedudukan, jangan sedih. Kan? Jangan takut, keluarga tak makan ke apa, jangan takut. Ya? Dan Allah kata untuk kamu wa absyiru bil jannah. Malaikat nak akan beritahu kamu ahli syurga. Subhanallah, tuan-tuan. Nak mati ni, malaikat beritahu kamu ahli syurga. Ni saat yang kita harapkan ni, tuan-tuan. Last, belum nak cabut nyawa lagi, malaikat maut belum turun lagi ni. Okey? Ini mula-mula tadi kain kafan dah nampak dah tadi, datang pula malaikat motivasi ni, nampak ni dah persiapan dah siap dah ni, kau tengok tu depan mata kau tu. Okey? Ni mungkin kau jangan takut ni, kau ni ahli syurga. Masya-Allah, tuan-tuan. Apa orang tu akan rasa? Kita akan lalui proses ni, tuan-tuan. Kita akan lalui. Ya? Kita akan nampak ni semua. So sekarang memang kita tak akan nampak. Siapa kata nampak memang penipu. Confirm penipu. Ya? Kita tengok kat sini. Kemudian Nabi kata lagi, ya? Lepas dah ada dua malaikat ni, dua kelompok malaikat, satu yang bawa kain kafan, satu yang memberi motivasi, thumma yaji'u malakul maut, barulah datang malaikat maut. Baik, malaikat maut sekali lagi. Banyak masyarakat kita sebut, bila sebut malaikat maut, nama dia nama dia Israel. Mana dapat nama malaikat yang mencabut nyawa tu Israel? Daripada nasyid. Betul? Kalau tuan-tuan boleh buktikan daripada Al-Quran dan hadis, saya terima. Israel. Nabi sebut, tadi saya sebut,
Summa yaji'u malakul maut. Tonton tengok dalam Al-Quran, Allah sebut apa? Tengok surah As-Sajadah, tonton baca. Terpampang lah surah As-Sajadah. Okay, baik. Surah As-Sajadah. Surah 32, ayat yang ke-11. Muka surat 415. Ini kena faham. Bukanlah Azazil. Tonton, jangan salah beriman. Muka surat 415, surah yang ke-32, ayat yang ke-11. Saya ulang sekali lagi. Surah As-Sajadah, surah yang ke-32, muka surat 415, ayat 11. Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, yatawaffakum malakul maut. Nampak tak? Allah panggil apa? Malaikat maut. Allah namakan malaikat maut. Mana kita dapat Israel ni? Oh, nasyid rupanya. Bila Israel datang memanggil. Nasyid. Habis ayat Al-Quran ni nak buat macam mana? Tuan-tuan, ini masalah. Akhirnya kita beriman dengan bukan yang datang dari Allah. Macam mana kita nak jumpa Allah dalam keadaan beriman? Kan? Belum nak mati lagi dia dah fail lah. Kau Israel aku malaikat maut. Dekat situ dah tak tahu jadi apa dah. Ya? So, isu dia lah kita belajar supaya betulkan yang salah. Ya, itu poin yang paling utama. Betulkan balik. Kita kena bimbing keluarga kita. Ini bukan Israel. Sebab memang rata-rata akan dekat Israel. Sebab dapat daripada lagu. Nasyid. Ya? Saya tak tahu lah nasyid tu ambil daripada mana. Ya? So, Allah kata, okey, baik, kembali pada kita cerita tadi. So, datanglah malaikat maut, Nabi kata, ya. Kemudian hatta yajlisa 'inda ra'sih. Malaikat maut ni akan duduk dekat mana? Malaikat maut akan duduk kat kepala dia. Okey? Dia kata dia duduk kat kepala dia, kemudian fayaqul, malaikat maut ni kata apa? Ayyatuhan nafsut thayyibah. Ya, wa fi riwayatin al-mutmainnah. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang bebas dari syirik. Ni dia panggil. Okey? Bebas daripada syirik. So jangan syirik. Jaga tauhid. Tolong. Tuan-tuan, saya tak tahu nak merayu macam mana. Saya merayu ni bukan untuk saya. Kita semua akan lalui proses ini. Allah dan Rasul bagi tahu. Saya tak tahu. Tapi Allah dan Rasul bagi tahu kita. So jaga. Saya boleh ingatkan, memberi pesan saja. Jaga tauhid. Awasi syirik. Ya. So kita tanya, buat macam ni boleh jadi jatuh syirik tak? Buat macam ni boleh jatuh syirik tak? Itu kita kena tahu. Ya. Okey, baik. Kemudian malaikat ni kata apa? Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau daripada tubuh badan tersebut, ya, kepada keampunan Tuhan dan keredaan Tuhan. Nampak tak? Daripada awal tadi dia dah dapat, ya, malaikat maut bawa kain kafan daripada syurga, minyak wangi daripada syurga, datang malaikat malaikat yang bawa kain kafan, kemudian datang malaikat memberi motivasi, bagi tahu ada jaminan syurga untuk dia. Kan? Malaikat maut pun cakap dekat dia, keluar, Tuhan dah ampun kau, Tuhan dah redha kau. Subhanallah. Ini. Tuan-tuan, kita tengok sekejap dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75. Bukan, Suratul Fajar, tuan-tuan. Suratul Fajar. Sorry, minta maaf. Suratul Fajar. Suratul Fajar surah ke-89, tuan-tuan. Ayat yang ke-27, muka surat 594. Saya ulang. Suratul Fajar, muka surat 594. Surah Al-Fajar, surah yang ke-89, muka surat 594, ayat yang ke-27. Tengok, Allah kata apa? Ya, ni saat-saat mati. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Apa maksud al-mutmainnah?
Ya, kalau tuan-tuan dalam tengok dalam tafsir, maksud dia adalah yang bebas dari syirik. Sebab tu dia kata, wahai jiwa yang tenang. Kan? Betul, mutmainnah. Terjemah apa? Hah? Terjemahan dia apa? Wahai jiwa yang tenang. Baik. Amboi. Kita nampak mutmainnah sebab mutmainnah ni datang yang tuan-tuan dengar pakai tomak ninah, itulah dia. Kan? Tenang seketika. So maksud mutmainnah ialah bebas dari syirik. Wahai jiwa yang bebas dari syirik. Okey? Kemudian dia kata apa dia? Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nampak? Kan? Kembalilah kepada Tuhan kau dalam keadaan diredai dan meredai. Allah redha dah. Nampak tak? Ya, ini yang kita harap tuan-tuan. Tapi apa dia syarat dia? Tuan-tuan, sekali lagi saya ingat, jaga tauhid, awasi syirik. Ya. Kalau tuan-tuan benda ni tuan-tuan jaga, Nabi beri jaminan syurga, Nabi beri jaminan. Tapi kalau kita tak belajar, ini syirik ke? Buat aja ikut-ikut orang. Kan orang buat, kita buat. Ya, orang ajak pergi minta kat kubur, kita pergi minta. Kan? Orang ajak pergi jumpa bomoh, kita pula recommend bomoh pula. Recommend lagi. Ni bomoh ni bagus ni. Kan? Ya. Ini masalah tuan-tuan. Tu. So saya ingatkan sama-sama. Kalau kata fadkhuli ibadi, masuklah wahai hamba-Ku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Nampak tak? Ya, tapi saya ingatkan sekali lagi, ya, orang yang bebas dari syirik, orang yang menjaga istiqamah dengan tauhid. Ya, sebab tu Nabi kata man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa akhir perkataan dia la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Ya. Jadi itu di antara. Baik. Okey. Kemudian kata bila roh itu nak keluar, kata Nabi SAW, fatakhruju tasilu kama tasilul qitrah min fisiqa. Kan? Nabi kata, roh itu akan keluar seperti keluarnya air daripada muncung teko. So senang aja keluar. Okey? Tak azab. Okey, untuk orang beriman. So penting tadi, ya, jaga tauhid. Nanti kita akan tengok sebab keputusan dia tuan-tuan, itu yang kita nak tahu macam mana orang boleh dapat buat macam itu. Nanti saya akan sebutkan. Kalau ada sempat, Nabi sebut dah ni, nanti insya-Allah. Okey, baik. Kemudian, ya, kemudian bila hatta idza kharajat ruhuhu, apabila roh itu keluar, kan, apabila sebut minta maaf. Bila dia keluar daripada roh tersebut, fayakhudhuha, malaikat pun sambut dia. Malaikat pun ambil dia. Okey? So adalah malaikat-malaikat. Malaikat maut tak? Malaikat maut cakap dia, keluar. Dia pun keluar. Okey? So yang lain, malaikat lain yang datang tu, dia orang yang handle roh tersebut. Kemudian hatta idza kharajat ruhuhu, apabila roh itu keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ardh. Ya. So semua malaikat antara langit dan bumi itu, yang berada antara langit dan bumi, semua mendoakan dia, kan? Kemudian wa kullu malakin fis sama', dan semua malaikat di dekat langit. Semua malaikat dekat langit semua doa untuk dia. Subhanallah. Semua tuan-tuan. Ya. Ini doa malaikat. Wa futihat lahu abwabus sama'. Baik. Kemudian apa berlaku bila roh itu keluar? Nabi kata dibuka pintu langit. Ni satu benda. Ya. So roh ni akan naik ke langit. Kita tengok sekejap. Saya nak ajak kita lihat dalam satu ayat surah Al-A'raf. Surah yang ke-7, ayat yang ke-40. Kalau tak silap. Betul, ayat 40. Okey. Nak laluan azan, bagi azan sekejap lah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli Muhammad ala Muhammad kama sallaita. Allahumma barik ala Muhammad ala Muhammad kama barakta. Allahumma rabb hadhihi والصلاة القائمة آت محمد المسيح وضع في مقام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita tengok pada ayat surah Al-A'raf, muka surat 155 ayat ke-40. So, saya bercerita tadi tentang bahawa apabila roh itu dikeluarkan, roh orang beriman itu dikeluarkan, okey, dia keluar daripada tubuh badan tersebut, apa akan berlaku? Disambut oleh malaikat. Kemudian apa berlaku? Pintu langit pun dibuka untuk dia.
Terbuka. Baik, kita tengok ayat ni. Allah kata apa? Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Baik, perhatikan. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya mereka yang mendustakan ayat kami. Tak nak beriman dengan Al-Quran. Wastakbaru anha. Sombong terhadap Al-Quran. Tak ada nak pegang Al-Quran. Tak ada nak tengok. Tak ada nak dengar. Tak ada nak belajar. Tak ada. Tak ada nak menghafal. Tak ada. Sombong terhadap Al-Quran, tuan-tuan. Apa akan berlaku dekat orang ini? Dalam keadaan dia mati, la tufattahu lahum abwabus sama. Pintu langit tak terbuka untuk dia. Tadi orang beriman apa berlaku? Pintu langit terbuka. Orang yang sombong terhadap Al-Quran tak buka pintu langit. Perhatikan ayat ini. Wala yadkhulun, dan Allah kata lagi, la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannah. Ya, dan dia tidak akan masuk syurga. Betapa banyak orang meyakini bahawa dia menjadi ahli syurga, yakin dia dengan dia bakal ahli syurga. Allah kata, ya. Banyak orang kata, oh tak apa, kita masuk neraka pun tak apa, nanti masuk syurga juga. Kita tengok ayat ni. Sampai bila dia tak masuk syurga? Hatta, sehinggalah yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehinggalah masuknya unta ke dalam lubang jarum. Bila unta boleh masuk lubang jarum? Allah bagi perumpamaan takkan berlaku, tuan-tuan. Jangan sombong dengan Al-Quran. Sebab itulah daripada dulu perjuangan saya, usahakan masyarakat, dekatkan masyarakat dengan Al-Quran. Ya, tengok kalam Tuhan. Inilah mukjizat yang ditinggalkan. Inilah usaha Nabi SAW 23 tahun. Cakap sayang Nabi, Al-Quran diketepikan. Macam mana? Ya, tak peduli pun. Ya. Hak Al-Quran ada 7, tuan-tuan. 7. Para ulama kumpulkan, buat kesimpulan ada 7 hak Al-Quran. Pertama, beriman. Bila kita cakap beriman tadi, beriman dengan Israel. Allah kata malaikat maut, kita beriman dengan Israel. Ya. Dah pernah tanya kot soalan dekat sini. Berapa sayap malaikat? Okey. Saya baik ada pembantu. Okey. So, iman betul-betul. Kan, cara macam mana kita nak tahu? Mana kita tahu? Allah bagi tahu, terima je lah. Kita percaya dah, cukup. Sekadar itu saja. Tak payah nak bayang-bayangkan. Boleh bayangkan tiga sayap macam mana? Cuba bagi tahu saya 3 sayap macam mana? Mana boleh fikir? Kan? So kerja kita lah percaya sebab Allah kata, itu je. Cukup, titik nota kat situ. Itu dalam masalah keimanan. Pertama iman. Kedua apa dia? Membaca dia. So nak baca dia pula kena dengan tajwid. Belajarlah tajwid. Kan tak tahu baca tajwid, belajarlah Iqra' dulu. Mulakanlah. Ya. Kalau tak mula, bila nak mula? Tunggu sampai malaikat maut datang. Masa tu kita nak jawab apa? Kita tengok pintu langit tertutup, apa nak kata? Jangan sombong dengan Al-Quran. Ketiga apa dia? Ya, mentadabur dia. Inilah yang kita usahakan ni, tuan-tuan. Datanglah kuliah, dengar, belajar sikit-sikit. Bukan nak hafaz 30 juzuk pun. Kan? Kuliah pun bukan 3-4 jam. 1 jam je paling maksimum dah tu. Ya? Sibuk pula dia hari belajar Al-Quran. Hari itulah dia sibuk.
Ejazkan masa. Saya tak boleh ejazkan masa tuan-tuan. Tuan-tuan je boleh ejaz masa tuan-tuan. Ya, adakan benda ni. Kemudian keempat, beramal dengan dia. Kan? Kita dah tahu Allah kata ini, kita ikut petunjuk Al-Quran. Yang kelima apa dia? Menghafaz. 1, 2, 3, 4 tu semua orang wajib. Semua orang, tak ada terkecuali. Tak ada terkecuali tuan-tuan. 1, 2, 3, 4 tu. Semua orang wajib. Yang kelima ni, mula dah kepada strategi yang seterusnya. Menghafaz tu kenapa? Nak berdakwah. Yang keenam berdakwah. Nak sampai ke orang. Kan? Saya tak tahulah ayat tu apa. Tapi entah dia bunyi macam, habislah. Siapa nak percaya kita? Al-Quran pun tak hafaz. Kan? Paling kuat pun, inna a'tainakal kautsar lah. Kan? Kau tengok dia jadi imam, dia mesti baca tu. Kalau dia je jadi imam, mesti surah tu. Kan? Lama-lama kita panggil dia Imam Al-Kautsar. Ya? Kelima. Kelima nak menghafaz. Tujuan menghafaz untuk berdakwah. Lepas tu dah tahu, kita dah belajar, dah apa sikit dakwah. Sampaikan. Ajak orang. Dakwah ni mengajak. Bukan menghalau. Jom. Kalau kita tak mampu dengan Al-Quran, tuan-tuan nak berdakwah macam mana? Jom, iklan. Ajak. Kan hari ni ada kuliah, jom. Kan? Iklan tuan-tuan, tak semestinya orang beli, betul tak? Tuan-tuan lalu dekat highway tu, tuan-tuan tengok macam iklan kan? Semua iklan tu tuan-tuan beli ke? Tak kan? Pernah beli sekali? Seumur hidup? Tak pernah pun. Kabel tu, ada iklan kabel tu pernah beli. Seumur hidup pun tak pernah beli. Dia relax je kat situ. Iklan je. Dia nak datang, tak nak datang, itu hidayah Allah. Buat kerja kita. Sebab tu saya punya prinsip tuan-tuan. Buat kerja kita, jangan buat kerja Tuhan. Kerja kita sampaikan. Kerja Tuhan memberi hidayah. Kan? Macam saya kuliah dekat sini, saya pun tak tahu berapa lama saya boleh bertahan. Tunggu Tuhan pengurusi je. Kan? AJK. Tak boleh lepas ni, tak boleh lagi dah. Tak ada lah tuan-tuan. Apa nak buat? Saya buat apa yang saya perlu buat. Ya? So dekat situ. Yang keenam. Yang ketujuh, pertahankan. So banyak orang putar belit. Guna ayat Al-Quran putar belit masyarakat. Kesian masyarakat. Saya demi Allah saya kata, ni saya bersumpah dengan nama Allah ni. Saya kesian masyarakat. Masyarakat bukan tahu ayat mana, bukan mana. Arab pun tak tahu, tak faham apa. Orang tu title ustaz. Dah bomo. Kita pun bukan tahu. So, 7 hak Al-Quran. Tuan-tuan kena buat yang 4, kemudian usahakanlah yang baki 3. Okey? Okey, baik. So Allah kata, wala yadkhulunal jannah, dia tak akan masuk syurga sampai bila? Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. So jangan sombong dengan Al-Quran. Berikanlah sedikit masa. Setiap hari, ya. Ya, kalau seminggu sekali, sebulan sekali tafsir tadabbur ni. Kan? Pun tak boleh nak datang, masalah tuan-tuan. Sebulan sekali. Ya. Jadi ini di antara perkara. So Allah kata, wa kadzalika najzil mujrimin. Okey, saya berhenti dekat sini. InsyaAllah kita akan jumpa, akan datang. Saya berhenti, tuan-tuan ingatkan saya lah. Tolonglah sesiapa ingatkan saya. Kan Ustaz, kita ni last kali berhenti lah. Pintu langit dibuka bagi orang beriman ketika mati. Ya. Saya pun lupa dah nanti. Sebulan tuan-tuan. Ya. Kalau tu boleh buat catatan lah. Tuan-tuan remind lah saya. InsyaAllah. Ada apa-apa soalan tuan-tuan? Ada apa nak tanya? Sesiapa? Macam Nabi sebut tadi, kalau bergantung dekat seseorang tersebut. Kan, bergantung. Saya pun tak boleh nak cakap dia sakit, dia tak sakit. Ada hadis Nabi cakap sakit. Kan? Ada hadis Nabi cakap tak sakit. Tadi hadis Nabi cakap apa? Macam keluar air daripada teko. Tapi yang sakit, pasti sakit orang kafir. Itu pasti sakit. Hadis tadi nanti kita akan bincang juga. Dia macam, dia keluar roh tu keluar.
Nabi kata kalau orang beriman tu dia keluar macam muncung air keluar daripada muncung teko. Tapi kalau orang kafir, orang fajir ni orang berdosa, Nabi kata dia macam satu batang kayu. Satu batang kayu. Kayu tu ada ranting. Banyak ranting, boleh faham? Okey, dekat situ ada daging. Kalau daging tu ditarik dekat kayu tu apa jadi? Tersangkut, satu. Dua, luka. So sengsara lah dia ketika nak keluar tu. Ya. Kemudian malaikat paksa dia, tarik dia dengan pencangkuk yang macam orang tambik beras tu. Tepung. Pencangkuk apa, lanun pencangkuk tu. Tu dalam hadis sebut. Wallah ta'ala, Nabi perit, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, Nabi sebut, beratnya sakarat. Beratnya sakarat. Jadi cuma tinggal ulama, antara ulama mengatakan bahawa Nabi pikul kita punya. Wallah ta'ala alam, saya tak dapat dapat katakan yang pasti dengan benda tu. Kalau tuan-tuan nak, nanti saya akan cuba, bulan depan saya akan counter balik. Bagaimana keperitan atau kepayahan Nabi SAW ketika sakaratul maut. Tapi kalau tuan-tuan kita yang umum ni, sama dua-dua boleh berlaku. Yang perit boleh berlaku yang mudah. Wallahu ta'ala. Ada apa soalan lain? Ada? Tak ada ya? InsyaAllah semoga Allah SWT matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang saya hormati dan dirahmati Allah